Okey, sebelum mula kita tengok perbezaan di antara nisbah, kadar dan kadaran. Awak sudah belajar nisbah dan kadar. Hari ini kita akan masuk kepada kadaran. Untuk nisbah, nisbah terdiri daripada nisbah 2 kuantiti dan nisbah 3 kuantiti. Nisbah ditulis dalam bentuk ni A nisbah B ataupun A nisbah B nisbah C. Nisbah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti ataupun tiga kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Contoh 2 kilogram, nisbah 2 kilogram kepada 3 kilogram kepada 5 kilogram. Ini contoh. Ataupun 2 hari, nisbah 5 hari, nisbah 6 hari. Di sini dia punya unit sama. Okey, tengok pada kadar. Untuk kadar, unit dia tak sama. Unit berbeza. Tengok di sini, unit berbeza. Berbeza unit. Dan ditulis dalam bentuk pecahan. Ungkap dalam bentuk pecahan. Okey, kita akan banding dua kuantiti yang berbeza. Dua kuantiti yang berbeza berhubung antara satu sama lain. Contoh inilah contoh. Awak beli 2 biji durian dengan harga RM25. Kita ambil jumlah yang besar 25 bersama dengan unit RM25 bahagi ataupun per dengan 2 biji durian. Ini adalah kadar. Apabila awak tulis dua kuantiti ini dalam bentuk pecahan, dia dipanggil kadar. Dan seterusnya kita tengok pada kadaran. Kadaran adalah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan. Tanda sama dengan. Kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Ditulis dalam bentuk pecahan juga. Contoh A per B sama dengan C per D. Awak anggap ini pecahan di sebelah kiri A per B adalah kadar. Pecahan di sebelah kanan C per D juga merupakan satu kadar. Jadi letak tanda sama dengan di tengah-tengah. Ini sama dengan di tengah-tengah. Awak akan dapat satu kadaran. Ini kadaran. Ini dipanggil kadaran. Contoh, ada satu contoh di sini. 10 biji kacang dengan jisim 17 kg. 30 biji kacang dengan jisim 51 kg. Tulis dalam bentuk kadaran. Ambil ini 17 kg per dengan 10 biji kacang sama dengan 51 kg per dengan 30 biji kacang. So ini adalah satu kadaran. Macam mana kita boleh tahu ni kadaran? Ataupun kenapa boleh kata kadaran? Sebab awak semak, kita semak. Ini 10 darab dengan 3. 10 darab 3 dapat 30. 17 darab 3 pun 17 pun kena darab 3. Ini 17 darab 3 dapat 51. Ini hubungan ini. Darab 3 ini menunjukkan suatu kadaran. Mungkin awak tanya, cikgu, macam mana dapat 3 di sini? Saya tak faham ni. Okey, awak ambil ini 30 biji kacang bagi dengan 10 biji kacang. 30 bagi 10 ialah 3. Jadi letak 3 di sini. Dan operasi darab. Kenapa operasi darab? Dia hanya ada dua operasi sahaja. Operasi darab dan operasi bahagi. Jadi di sini operasi darab sebab bilangan meningkat dari 10 biji jadi 30 biji. Kalau bilangannya meningkat, awak guna operasi darab. Kalau bilangannya menurun dari banyak jadi sikit, awak guna operasi bahagilah. Ini bilangan meningkat dari sikit jadi banyak. Meningkat guna operasi darab. Tulis darab 3. Bawah darab 3, atas pun darab 3. Sebab dia kadaran. Okey. So di sini ada definisi lah. Ini definisi sahaja. Kadaran ialah suatu
hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar diungkapkan dalam bentuk pecahan. Contoh, saya bagi satu contoh. Awak tulis satu keadaran, tulis sahaja, tak perlu selesaikan, tulis satu keadaran bagi situasi yang berikut. Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola berharga RM20. Kita tulis dalam bentuk pecahan lah. Ambil ini 5 jumlahnya besar, tulis di atas. 5 dengan unit ringgit. Ringgit Malaysia 5 per bahagi 3 biji. Bola tak payah tulis lah. 3 biji bola per ataupun sama dengan 20 ringgit per dengan 12 biji bola. Ini adalah keadaran. Macam mana saya boleh tahu keadaran? Sebab ini 3 biji bola darab 4. 3 darab 4 sama dengan 12. Macam mana dapat 4? Ambil 12 bahagi 3. 12 bahagi 3 ialah 4. Dan operasi adalah darab. Kenapa darab? Sebab bilangan jumlah bertambah banyak. Dari 3 naik menjadi 12. Guna operasi darab. Atas pun sama darab sebab bawah darab 4. Atas pun kena darab 4. 5 darab 4 sama dengan 20. Ini adalah keadaran. Cara menulis keadaran. Tapi awak tak perlu selesaikan. Awak biar sahaja. Awak tulis sahaja keadaran. Sebab arahan soalan tulis satu keadaran. Okey, kita boleh cari jawapan jika, contoh di sini, contoh 2. Sebuah kereta mengambil masa 2 jam untuk bergerak sejauh 140 km. Jika jarak yang dilalui berkadaran dengan masa, cari jarak. Nak jarak yang dilalui oleh kereta dalam masa 4 jam. Awak boleh cari jawapan menggunakan kaedah unitary ataupun kaedah kadaran ataupun kaedah darab silang. Ada 3 kaedah untuk cari jawapan. Okey, ada 3 kaedah untuk cari jawapan, iaitu kaedah pertama, kaedah unitary, kaedah kedua, kaedah kadaran dan kaedah ketiga darab silang. Okey, saya bagi satu contoh lah. Okey, 2 orang pelajar dapat RM140. Satu orang dapat berapa ringgit? Kalau 2 orang pelajar maksudnya 2 orang pelajar RM140 ni edarkan kepada 2 orang pelajar. Satu orang akan dapat 70. Okey, RM140 ini edarkan wang ini bagi kepada 2 orang pelajar. Jadi satu orang pelajar akan dapat 70, iaitu 140 bahagi 2. Awak cari wang yang diterima oleh seorang pelajar, iaitu RM70. Ini kaedah unitary maksudnya satu. Uni ni maksudnya satulah. Satu, iaitu cari nilai bagi satu bahagian. Cari nilai untuk satu bahagian. Jadi untuk soalan ni dia kata 2 jam 140 km. Jadi 1 jam berapa kilometer? 2 jam kereta boleh bergerak sejauh 140 km. 1 jam kereta boleh bergerak sejauh 70 km, iaitu 140 bahagi 2. 140 bahagi 2 ialah 70. Ini adalah jarak yang boleh dilalui oleh kereta dalam 1 jam. Kalau kereta itu bergerak selama 4 jam. Dia bergerak selama 4 jam. Jadi jumlah jarak yang dilalui adalah 4 darab 70. 4 darab 70 sama dengan 280. So ini awak guna kaedah unitary, iaitu mencari nilai untuk satu bahagian ataupun cari
jarak yang dilalui dalam masa 1 jam. Kemudian darab dengan jumlah yang dikendaki iaitu 4. 4 jam dapat jawapan. Baik, kita tengok kaedah yang kedua, kaedah kadaran. Kalau kaedah kadaran, awak perlu tulis dalam bentuk pecahan. Macam ni, A per B sama dengan C per D. Okey, ni contoh tadi juga. Saya ambil balik contoh tadi supaya awak boleh nampak perbezaannya. Kereta mengambil masa 2 jam untuk bergerak sejauh 140 km. Jarak yang dilalui, cari jarak yang dilalui dalam masa 4 jam. Awak ambil semua ini nilai ataupun kuantiti yang awak nampak di sini, tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 140 per dengan 2. Ayat pertama, tengok ayat pertama, ambil kuantiti yang ada iaitu 140 km per dengan 2 jam. Dan ayat kedua, ini jarak yang dilalui tidak, kita tak tahu jarak yang dilalui, tidak diketahui, tak tahu. Kalau tak tahu nilainya, gunalah pemboleh ubah. Saya guna pemboleh ubah Y letak sini, Y kilometer per dengan masa yang diambil 4 jam. Ini adalah kadaran. Jadi awak tengok, ambil 4 bahagi 2. 4 bagi 2 ialah 2. Sini tulis 2. Dan jumlah meningkat 2 jadi 4, maka letak operasi darab. Okey, darab 2. 2 darab 2 ialah 4. Y sama dengan 140 darab 2. Maka Y ialah 280. Ini kaedah kadaran. Kalau kaedah darat silang, dia hampir sama dengan kadaran. Tapi bahagian depan sama, tapi bahagian belakang tak sama. Bahagian bawah ni jalan kerja berbeza. Mula-mula awak tulis dalam bentuk pecahan. Macam tadilah, ambil nilai 140 per dengan 2 jam. Kemudian Y per 4 jam. Lepas tu darat silang. Namanya pun darat silang. Terus darat silang. Iaitu 2 darat Y. Y darat 2 dapat 2Y. 140 darat 4 ataupun 4 darat 140 ialah 560. 2Y sama dengan 560. Sebab 140 darat 4 ialah 560. Y ialah 560 bahagi 2 iaitu 280 km. Ini kaedah darab silang. Jadi ada 3 cara untuk cari jawapan. Cara pertama, unitary. Awak cari nilai untuk satu bahagian. Maksudnya cari jarak yang dilalui dalam masa 1 jam. Kemudian darab dengan jumlah iaitu 4 jam. Jumlah masa 4 jam lah. Kaedah kedua, awak tulis dalam bentuk pecahan. Kaedah 2, kaedah 3. Pada permulaannya tulis dalam bentuk pecahan. Lepas tu kaedah 2 ni awak semak nombor yang awak dapat, nombor 2. Lepas tu darab 2 lah. Kenapa darab 2? Sebab jumlah meningkat, kuantiti meningkat dari 2 jadi 4 meningkat, operasi darab. Kalau nilainya menurun, awak kena bahagi, guna operasi darab bahagi. Kaedah darab silang pun sama. Awak tulis dalam bentuk pecahan, kemudian darab silang lah. Darab silang 2 darab Y, 2Y, 140 darab 4 ialah 560. Kemudian bahagi 2. Sebab ni Y, 2 pindah ke kiri, pindah ke kanan. Bahagi 2 dapat 280. Okey. Okey, kita buat latihan bersama-sama. Sekarang, keluarkan buku tulis awak. Kita buat 3 soalan di sini. Ini latihan yang saya ambil dari buku teks awak. Guna buku tulis awak, buku tulis 1. Khamis, hari ini hari Khamis. 20 hari bulan 5, 2021. Buku warna, buku 1, salin. Tajuknya kadaran
Kita baru masuk keadaran hari ini. Salin soalan pertama dahulu. Salin soalan pertama dahulu. Saya bagi masa 1 minit. 1 minit salin soalan pertama. Dah? Satu soalan dulu. Bukan soalan 2, soalan 3. Soalan 1 sahaja pelajar. Soalan 1 sahaja. Salin soalan 1. Kalau awak rasa awak punya skrin kecil, boleh keluarkan buku teks, buka muka surat 86. Buku teks, muka surat 86. Latih diri 4.3b, soalan 1. Baik, kita buat soalan 1 dahulu. Soalan 1 cikgu akan tunjuk 3 kaedah, ketiga kaedah untuk cari jawapan. Kaedah pertama, kaedah unitary. Tapi dalam exam, awak tak payah tunjuk ketiga kaedah. Awak pilih salah satu kaedah sahaja untuk jawab. Ini kaedah unitary. Dalam exam, awak pilihlah mana satu kaedah yang awak suka. Kalau awak suka unitary, guna unitary. Kalau awak suka darat silang, guna darat silang. Kalau suka keadaran, guna keadaran. Okey, ayat pertama. Soalan 1. Terdapat 200 orang. Okey, ni kuantiti 200. Dengan unit dia, orang. 200 orang pemain dalam 8 pasukan. Wow, 8 pasukan. Rugby yang menyertai suatu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain. Oh, cari bilangan pemain. Ni Y lah. Saya guna pemboleh ubah Y. Kenapa? Sebab saya tak tahu bilangan pemain yang ada di sini. Saya letak Y sahaja. Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan. Jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Baik, okey. Kita guna kaedah unitary dahulu. Jadi, awak perlu cari bilangan. Tengok pada, kalau kaedah unitary, awak tengok rujuk pada ayat pertama dulu. 200 orang pemain dan 8 pasukan. 8 pasukan. Pasukan pertama, pasukan kedua, pasukan ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8.
8 pasukan. Jumlah pemain 200 orang. Okey, awak perlu cari bilangan pemain dalam satu pasukan sahaja. Dia kata jumlah di sini ada 8 pasukan. Jumlah pemain 200 orang. Jadi cari bilangan pemain dalam satu pasukan. So saya tulis sini bilangan pemain dalam satu pasukan. Sebab ini unitary maksudnya cari nilai untuk satu bahagian. Macam mana cari jawapannya? 200 bagi 8. 200 bahagi 8 ialah 25. 25 orang dalam satu pasukan. Kalau saya nak tahu, saya nak awak cari bilangan pemain dalam dua pasukan. Awak darab dengan 2 sahaja. 25 darab 2 lah. Bilangan pemain dalam dua pasukan. 25 orang darab dengan 2 pasukan. Dapat 50 orang. Jawapannya 50. Ini kaedah unitary. Okey, kalau saya guna kaedah kadaran. Pelajar tolong semak awak punya jawapan ataupun salin jawapan jika awak tak tahu buat. Yang dah siap boleh semak jawapan. Yang tak tahu buat, terpaksalah salin jawapan lah. Sebab kita ni online class lah. Saya pun tak nampak awak. You pun off you punya kamera. Saya pun ikut awak off saya punya kamera. Okey. So sekarang kita sambung. Guna kaedah kadaran. Kalau kaedah kadaran dan kaedah darat sila, kita perlu tulis dalam bentuk pecahan. Pecahan. Tengok ayat pertama, 200 orang pemain dengan 8 pasukan. Jadi saya tulislah pecahan macam ni, 200 per 8. Okey, 200 orang lah. 8 pasukan. Sama dengan bilangan pemain. Okey, tak tahu jumlah pemain, guna Y. 2 pasukan. Kaedah darab silang pun sama. Perlu tulis dalam bentuk pecahan. Jadi kita tulislah. Saya buat sekarang juga. Tulis dalam bentuk pecahan. Macam ni, 200 orang. Ni orang dengan kosong dekat sangat. Awak nanti salah faham. Ratus orang. Jarak sikit. 8 pasukan. Sama dengan. Okey, Y. Kenapa Y? Sebab saya tak tahu bilangan pemain yang ada pada dalam 2 pasukan. Tulis Y saja, tulis Y. 2 pasukan. Okey, dah. Lepas tu kita nak cari guna kaedah kadaran. Cari jawapan. Kalau kaedah kadaran. Okey, tengok sini. Ambil nombor yang besar bagi dengan nombor yang kecil.
8 bahagi 2 dapat 4. 8 bagi 2 dapat 4. Jadi, lukis anak panah. Sini tulis 4. Atas pun sama. Tulis 4. Operasi apa? Operasinya bahagi. Bahagi. Kenapa? Tadi cikgu kata kalau nilainya menurun, bilangan di sini berkurang. Tengok 8 jadi 2. Kalau berkurang, guna operasi bahagi. Kalau nilai meningkat, bilangannya meningkat, guna operasi darab. Ini menurun, guna bahagi ya. Bahagi. Jadi, kita semak. 8 bahagi 4 dapat 2. Oh, betul-betul. Jadi, Y ialah 200 bahagi 4. 200 bahagi 4. Sini saya letakkan. 200 bahagi 4, 50 lah. Okay. Saya rasa kaedah keadaran jalan kerja sikit. Jalan kerjanya sikit. Okay, kalau kaedah darat silang, kita darat silang lah. Namanya pun darat silang macam ni lah, darat silang. Darat silang. 8 darat Y, Y darat 8, ialah 8Y. 200 darat 2, 2 darat 200 ialah 400. Jadi Y adalah 400 bahagi 8. Y sama dengan berapa? 50 lah. 400 bahagi 8, 50. Okey. Mana satu kaedah lebih senang? Ada pelajar rasa unitary, ada setengah orang suka keadaran, ada setengah pelajar suka darat silang. Okey, boleh saya sambung soalan 2 cepat sikit. Kita nak sambung soalan 2. Pelajar, boleh saya sambung? Boleh ya, soalan 2 ah. Okey. Soalan 2, salin soalan 2 dan cuba jawab. Kalau awak faham, boleh cuba jawab. Saya tunjuk jalan kerja nanti guna ketiga-tiga kaedah.
Dalam ujian segak semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Wow, 60 kali dalam masa 3 minit? Hebatlah. Wow. Jadi berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Okey, ni dia tanya berapa kali? Saya guna Y. Y ni mewakili, ni pemboleh ubah lah. Pemboleh ubah Y mewakili bilangan kali tekan tubi dalam masa 5 minit. Okey, kalau keadaan unitary maksudnya satulah, cari nilai untuk satu bahagian. So, saya tulislah bilangan tekan tubi dalam masa dalam 1 minit lah. Dalam masa 1 minit. 1 minit boleh buat 20 kali tekan tubi. Iaitu 60 bahagi 3. 20 kali. 1 minit 20 kali. Kalau 5 minit, 5 darab dengan, pandai laju ah. 100 betul. Wah, hebatlah. Kalau saya 1 minit tak boleh buat 1 kali ah. Saya terus baring atas lantai tidur. Hebat lah dia. 100 kali. Ni hebat. Bilangan tekan tubi dalam 5 minit. Wow. 20 darab 5 ataupun 5 darab 20 lah. Ambil ni 20 darab dengan 5. 100 kali. Wow. Ni sangat laju. Okey. Lepas tu kita guna kaedah kadaran ataupun darat silang. Cari jawapan. Ini latihan, jadi awak perlu buat ketiga-tiga kaedah. Nanti awak dah mahir dalam exam, pilih salah satu kaedah lah. Pilih salah satu sahaja. Ni kadaran. Kalau kadaran, kita tulis dalam bentuk pecahan lah. Pecahan. Okey, tengok saya dah bulatkan. 60. Pandai. 3 minit. Sebelah kiri sebelah kanan ialah ini Y lah. Dia tanya berapa kali, saya tak tahu, saya letak Y saja. Kalau tak suka Y, letaklah pemboleh ubah X ke P, Q. Saya suka Y, saya letak Y lah. Okey. Kaedah darat silang pun buat macam ni juga. Kaedah darat silang pun kena tulis dalam bentuk pecahan. Darab silang. Saya salin saja. 60 kali per dengan 3 minit sama dengan Y per 5 minit. Okey. Dah. Okey, awak letak lukis anak panah. Okey. Ini ambil 5 bagi 3. 5 bagi 3. 1,6667. Saya letak sinilah 1,67 ataupun 667. Dan operasi darab, kenapa darab? Sebab jumlah meningkat, nilai meningkat. Kalau meningkat, operasi darab. Kalau menurun, berkurang, operasi bahagi. Ini pun samalah, darab dengan 1,67. Jadi Y ialah 60 darab dengan 1,67, dapat jawapan 100. Tapi apabila awak guna kalkulator, tekan 1,67 darab 60, dia akan jadi 100.2. Saya tunjuk kalkulator. Okey.
Macam ni. 1,67 darat dengan 60. Awak dapat ini. Salah tekan. 1,67 darat 60. Dapat ni 100,2. Sebab bilangan tekan to be dia tak boleh 100,2 kali. Jadi awak letak 100, faham? Dia ni tak ada orang buat bilangan tekan to be 100,2 kali. Tak boleh. Tak ada perpuluhan. Jadi awak letak 100 kali ya. Okey, kalau kaedah darat silang, darat silang sajalah darat silang. Tahu darat silang macam ni. Nyak, nyak. 3 darat Y, 3Y. 60 darat 5. Macam ni. 3Y sama dengan 300. Sebab 60 darat 5, 300. Y ialah 300 bahagi 3. Jadi Y ialah 100. Wah, 100 kali. Siap. Soalan 2 dah siap. Tinggal soalan ketiga. Habis soalan 3, kita punya kelas pun habis. Saya tahu awak pun boring. Dari pukul 1 sampai sekarang. Letih dan lapar. 6 jam duduk depan komputer. Hebatlah awak. Okey, dah. Boleh saya sambung soalan 3. Oh, semua cakap boleh oh sebab nak kelas habis cepat sikit. Boleh. Okey, soalan 3. Saleh soalan 3. Okey, soalan 3. Kita pilih satu kaedah cukup lah. Tak payah buat 3 kaedah. Awak nak guna kaedah mana satu? Kadaran Kenapa nak kadaran Sebab kelas lain pun guna kaedah kadaran Okeylah. Kadaran. Okey, kalau kita minta kaedah kadaran, dia suka kaedah kadaran. Okey, so kita baca soalan. Awak salin soalan. Seorang peladang menanam 3 pokok cili dalam 0,5 meter persegi. Berapakah pokok cili? Berapa dia tanya? Berapa? Okey, saya guna Y lah. Y. Tell me Y. Berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 85 meter persegi? Okey, tulis dalam bentuk pecahan. Awak salin dulu soalan 3. Lepas tu saya bagi awak masa 1 minit salin soalan. Cuba tulis dalam bentuk pecahan.
Okey, boleh saya mula, sudah? Okey, kita tulis dalam bentuk pecahan dulu. Ini 3 pokok. Walaupun dia tak ada nombor, dia guna perkataan, tapi sebenarnya ni 3 pokok. Tulislah 3 pokok. Ni 0.5 meter persegi sama dengan, letak tanda sama dengan di tengah-tengah. Tengok ayat kedua. Tadi ayat pertama saya sudah tulis dalam bentuk pecahan. Ayat kedua, berapakah pokok? Saya guna pemboleh ubah Y. Dan kawasan, luas kawasan 85 meter persegi. Okey, lukis anak panah macam ni. Okey. Saya kena keluarkan kalkulator saya. Titik kalkulator. 8. Ambil nombor yang besar. Bilangan besar ni 85 bahagi dengan bilangan yang kecil. 85 bahagi 0.5. Wah, 170. Okey, tulis 170. 170 sini. Apa operasi? Darab ke bahagi? Ni dia punya nilai meningkat dari kecil jadi besar. Nilai meningkat guna operasi darab. Jadi Y ialah 3 darab dengan 170. 3 darab 170 ialah 3 darab 170. Okey, dapat 510 pokok. Okey, sebab ini 3 pokok. 3 pokok darab dengan 170 dapat 510 pokok. Wah. Siap. Dah siap.